ataupun sebab Allah nak tingkatkan lagi iman kita, diminta Ustaz perjelaskan insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Tuan Moderator. Malam ni rasa macam mana nak kata tu, ibu-ibu ayah sekalian tu, rasa duduk dengan ulama yang hebat ni, rasa tak tahu nak bercakap malam ni tu. Baik, muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila disebut perkataan ujian, musibah, bala ataupun sebarang cubaan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni saya akan sebut dalam bahasa yang cukup mudah untuk kita sama-sama faham. Setiap perkara yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita boleh pecah pada tiga. Pecah pada tiga silakan. Dan ketiga-tiga ni perkara yang berbeza dan sasarannya pun berbeza, dan tujuan disasarkan ujian tersebut pun berbeza. Saya sebut secara ringkas. Yang pertama, ada ujian yang disebut sebagai ibtila. Satu, ibtila. Yang kedua, ada ujian, tapi ujian tu dinamakan kafarah. Dan ada juga ujian yang menimpa manusia disebut sebagai bala ataupun musibah. Tiga-tiga perkara ini orang Melayu semua sebut ujian. Semua orang Melayu sebut malapetaka. Semua orang Melayu sebut musibah. Sedangkan ketiga-tiga ni berbeza. Satu, orang yang kena pun berbeza, dan tujuan dikenalkan pun berbeza. Yang pertama, kita bicara satu-satu. Yang pertama, ibtila. Manusia yang dikenakan ibtila ataupun dikenakan ujian, orang Melayu sebut ujian, jadi saya translate ujian lah. Tapi ujian ni berbentuk ibtila. Ibtila yang dikenakan kepada manusia ini, yang disebut ataupun dipanggil dengan gelaran ibtila ni, adalah kepada orang yang baik, yang selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang baik, dan orang ini pula diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk meningkatkan iman dia. Ujian itu disebut ibtila. Boleh faham betul lah? Orang yang baik, orang yang soleh, dia dalam melakukan ketaatan dia kepada Allah, Allah uji dia ketika tu. Nak tengok dia boleh tahan tak boleh tahan waktu buat ibadah, dia boleh tahan tak boleh tahan waktu kena musibah ni. Ujian yang dia kena tu dipanggil ibtila. Tu bukan bala, tu bukan kafarah, tapi tu disebut ibtila. Saya bagi contoh mudah. Pada zaman Nabi SAW, ada seorang perempuan, untuk maklumat ayah-ayah sekalian, kena penyakit sawan. Kena penyakit sawan. Perempuan ni ahli ibadah, saya lupa nama beliau, tapi dia ahlul ibadah, seorang perempuan yang cukup kuat buat ibadah. Tapi dia diuji oleh Allah dengan penyakit sawan. Dia bertemu dengan Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak kamu doakan kepada Allah supaya ni aku sembuh daripada penyakit sawan? Kerana bila aku kena penyakit sawan, pakaianku selalu terbuka, ataupun orang selalu tengok aurat aku." Nampak tak lah? Bila aku kena penyakit sawan ni, aurat aku selalu terbuka, orang akan nampak aurat aku. Nabi SAW sebut kepada makcik ni, "Aku boleh doa kepada kamu, in syi'ti, kalau kamu nak aku boleh doakan kepada kamu." Tapi Nabi tambah sikit di ujung tu, "Wala in sabarti," tapi kalau kamu boleh sabar wahai makcik, "walakil jannah," syurga untuk kamu. Kamu boleh sabar dengan ujian ni, kamu boleh tahan dengan ujian ibtila yang Tuhan bagi ni, "walakil jannah," syurga untuk kamu. Akhirnya makcik ni, ayah ibu sekalian, minta kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau begitu doakan supaya aku ni tidak terbuka aurat waktu kena sawan. Hak sawan tu biar pergi lah." Pak lah. Bukan kata makcik ni buat benda yang mungkar, bukan makcik ni buat benda dosa, makcik ni dalam keadaan sedang buat ibadah, Allah uji dia dengan penyakit sawan. Apa tujuan Tuhan uji dia, Ustaz? Apa tujuan Tuhan bagi ibtila ni pada dia? Mudah, untuk meninggikan darjat dia. Ada seorang sahabat, untuk maklumat ibu sekalian, 30 tahun duk terlentang atas kaki. 30 tahun. Sahabat tu buat benda mungkar kah? Tidak. Sahabat tu buat salah kah? Tidak. Tapi sahabat tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala 30 tahun duk terlentang. Tapi waktu hendak dibacakan hadis, dia tok guru sekalian, Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Walaupun dalam keadaan 30 tahun terlantar, orang datang ke rumah dia nak mengaji hadis, dia tok guru. Dia akan suruh orang bangunkan dia. Dia suruh orang bangunkan dia. Dan bila anak murid tanya, "Wahai tuan guru, kenapa kamu baca hadis? Kamu suruh kami bangunkan kamu. Kamu baca hadis baring macam ni, sudahlah baca hadis." Tu maksud mudah dia jalan.
Kamu bacalah hadis dalam keadaan berbaring, kamu kan lumpuh. Cuba tengok dia jawab wasilan. Dia kata tak layak bagi aku untuk baca hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ana muqtaji'un. Yang mana aku ni dalam keadaan berbaring. Tak layak aku baca hadis berbaring. Dan di dalam kalam selepas itu wasilan, dia menyatakan aku selama 30 tahun ditimpa penyakit ni, tidak pernah pun sekali mulutku merungut atas kesusahan bala ini. 30 tahun kena musibah ni silan, sekali tak pernah mengut. Imran bin Husain melakukan benda salah ke Ustaz? Tidak. Tapi ujian yang Allah bagi kepadanya adalah untuk meninggikan darjatnya. Pernah dengar Abdullah bin Zubair? Pernah dengar tak seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam? Anak dia Abdullah bin Zubair. Adik dia nama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni tak pernah jumpa Nabi SAW. Mampu binatang pun time ni dia nak kacau pun. Tengah-tengah duk rancak ni. Adik kepada Abdullah bin Zubair namanya Urwah bin Zubair. Daripada kota Madinah dia berjalan ke Syam, Syria. Sampai di kota Syria bertemu dengan khalifah. Khalifah bawa dia ke kandang kuda. Dia dengan anak dia, anak sulung dia, bawa ke kandang kuda. Sampai di kandang kuda, kuda milik khalifah tersebut tendang anak dia. Baru sampai masuk dalam kandang saja nak melawat kuda dan sebagainya, kuda tersebut menendang anak dia, mati di situ. Nampak jalan mati. Duk berjalan anak dia 4 orang jalan pi ke Syria sekalian dengan anak sulung, mati di situ. Baru selesai pengurusan jenazah anak, baru dalam keadaan berjalan balik, Allah uji dia dengan ujian kedua. Tercucuk satu duri yang mana menyebabkan kakinya sekalian luka, makin hari makin melarat, makin melarat, makin melarat. Sehingga 2 minggu kemudian, hampir tak lama kemudian, khalifah buat keputusan kaki Urwah bin Zubair ni kena potong. Dan hari dia kena potong tu sekalian, dia tak minta ubat bius, dia tak minta orang pegang dia tak minta apa-apa. Dia kata mulut kau akan menyebutkan la ilaha illallah sahaja. Orang kerat kaki dia tanpa ubat bius sekalian, dia pengsan hari tu. Itulah satu-satunya hari dia tak baca Quran. Satu-satunya hari dalam hidup dia tak baca Quran. Hebat tu. Hari lain tiap-tiap hari khatam sehari sekali. Hari itu saja dia tak khatam Quran sebab pengsan. Bila sembuh daripada sakit dia, kena kerat kaki jalan, balik ke kota Madinah seorang diri. Sampai di kota Madinah, kawan ulama besar kota Madinah. Anak-anak murid pakat mari jumpa, pakat tanya dia, Tuan Guru tak sedih ke anak meninggal? Kamu baru sampai di Syria, baru sampai di Syam, anak kamu ditendang oleh kuda, mati. Kamu tak sedih ke? Cuba tengok dia jawab apa silah. Ni kata orang yang Tuhan nak tinggi darjat ni. Dia kena ibtilak daripada Allah. Cuba tengok dia jawab apa. Dia kata Allah bagi kat aku 4 orang anak. Allah baru ambil 1 je. Ada 3 lagi. Syukur pada Allah. Boleh tahu tu salah. Dia kata aku ada 4 anak. Allah ambil 1 je. Allah bagi kat aku 3 lagi. Syukur pada Allah. Kalau kita merung betul tu salah. Orang tanya lagi, Tuan sekarang kehilangan kaki. Cuba tengok dia jawab bawah silan. Dia kata kamu menyesali, meratapi kehilangan kaki kau ni. Dia kata Allah bagi kat aku 4 anggota, 2 kaki, 2 tangan. Allah baru ambil 1 ya. Ada 3 lagi lengan aku. Allahu Akbar. Itu contoh manusia-manusia yang diibtilakkan oleh Allah. Tujuan dia apa Ustaz? Nak meninggikan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kita tak duduk kategori tu Ustaz. Boleh cerita lah. Yang ada dalam rantau panjang malam ni sekali dengan Ustaz cakap ni, seorang pun tak ada kategori ni. Kita bukan duduk kategori ibtilak ni, kita duduk kategori nombor 2. Kategori nombor 2 ujian yang dinamakan kafarah. Ujian, tapi ujian tu nama dia kafarah. Orang Melayu kita sebut semua ujian, semua bala, semua malapetaka. Tapi dari sudut agama Islam dia ada pecahan dia. Yang kedua namanya kafarah. Apa kafarah ni Ustaz? Bala yang Tuhan buat turun, ujian yang Tuhan bagi kepada orang baik sebab dia melakukan sedikit kesilapan. Hak tadi bala tu turun pada orang baik dalam keadaan dia sedang buat baik. Yang ni bala ni turun pada orang baik sebab dia buat sedikit kesilapan. Apa tujuan dia Ustaz? Tuhan nak padam dosa dia. Apa tujuan dia Ustaz? Tuhan nak hapuskan kesalahan-kesalahan ataupun benda-benda silap yang dia buat sebelum ini. Jadi Tuhan bagi kat dia ujian. Jadi ujian tersebut untuk menyingkirkan, memadamkan dosa-dosa yang lama.
Itu dinamakan kafarah. Dan kita rasa kita yang ada di sini semua duduk nombor 2 ni lah. Sekali dengan Ustaz cakap lah. Sebab tu hari ni ayah-ayah bubu sekalian, kita tengok dalam rumah kita, Allah uji kita dengan isteri. Ibu-ibu di sini, Allah uji dengan suami. Itu ujian tu. Ayah-ayah dapat bini, beletiak 24 jam. Tunggu lena baru tutup mulut. Buka-buka mata tu kira beletiak lah. Buat macam mana masalah? Ujian. Apa tujuan ujian tu Ustaz? Nak padam balik dosa-dosa yang lama. Ibu-ibu yang ada di sini dapat suami jenis gantung spenda kat tombol pintu. Spenda tu dia gantung tombol pintu Ustaz Lemah perut Ustaz Kentola basah-basah tu Ustaz, dia suka sepuk dia kati. Keram Ustaz Lemah perut Ustaz. Dia pakai kain pelikat Ustaz balik semayang kain pelikat mana dia londeh, situ dia tinggal. Lemah tu Ustaz Ibu-ibu dapat suami yang jenis macam tu. Tu disebut ujian. Sebagai apa Ustaz? Nak padam dosa kita yang lama. Ayah-ayah ibu-ibu yang muda-muda dapat anak waktu kecil Ustaz teriak tak habis-habis. Kita kerja, bini kita kerja, anak malam-malam teriak. Jadi dia tak lena, sekali dengan kita tak lena. Esok pagi pakai nak pergi kerja. Ada ulama mengatakan anak yang menangis di waktu malam tersebut adalah kafarah dosa mak bapak. Disebabkan perbuatan mak bapak sebelum nikah tu mungkin ada benda silap yang mereka buat. Kau lah ada pergi berjalan, pergi Sungai Petani 2 orang, pergi beli barang. Kan? Masa bertunang tu Ustaz, pergi berjalan, pegang tangan dah, tak ada apa lagi, dak pun duk kuit-kuit sikit-sikit dah. Jadi Tuhan nak padam dosa tersebut, Tuhan bagi anak yang dilahirkan teriak waktu malam. Apa tujuan Ustaz? Tu panggil kafarah. Boleh faham bahasa tu lah? Sama juga kalau duduk dalam masyarakat. Allah bagi kita duduk di rantau panjang Ustaz. Allah bagi kita ujian. Ujian apa Ustaz? Malam pakai tak boleh lena belakang. Pasal apa Ustaz? Kadang-kadang berlaku kecurian, kadang-kadang orang pecah masuk rumah. Dia bukan mari sentiasa Ustaz. Kadang-kadang dalam seminggu 2 tu, dia jadi musim. Ramailah rumah orang ni pecah masuk, rumah orang ni kena pecah masuk, rumah orang ni kena. Sampai semua yang duduk di rantau panjang semua tak boleh lena. Apa sebab Ustaz? Tuhan nak kafarah dosa orang di rantau panjang. Mungkin ada kesilapan yang dibuat oleh orang rantau panjang, jadi Tuhan nak padam dosa tersebut. Tuhan bagi ujian tu. Naik atas sikit ke sekalian. Sopa juga. Ayah-ayah boleh tengok dalam negeri, dalam negara. Kita hari ni duk bicara tentang isu kehilangan kapal terbang MH370. Ni ujian Ustaz. Ni ujian Ustaz. Cari punya cari, tak jumpa. Kotak hitam tak jumpa. Baru ni orang tanya saya Ustaz. Saya cakap ni pandangan peribadi Ustaz. Boleh terima, boleh tolak. Tapi saya harap tolak lah. Tapi saya nak sebut juga ni pandangan peribadi sahaja. Orang tanya saya, Ustaz, kapal terbang ni pergi mana Ustaz? Kita jawab dalam bahasa yang mudah Ustaz. Kalau tanya pendapat peribadi saya rasa tak ada di lautan Hindi tu Ustaz. Pandangan peribadi, jangan marah nah. Saya rasa tak ada di situ Ustaz. Apa hujah paling mudah Ustaz? Yang pertama sekali kalau kata betul terhempas Ustaz, paling kurang kita nak ada satu mayat punya dia lah sebagai bukti. Tapi sampailah satu pun tak ada. Tak apalah mayat Ustaz mungkin dimakan oleh binatang dan sebagainya, ikan dan sebagainya. Okey baik, tak apa. Nah, kalau rasa nak rock pendapat tersebut tak apa. Yang kedua, kan pemangku Menteri Pengangkutan mengatakan dalam kapal terbang tu diletakkan bertantan buah manggis. Yalah, betul tak betul wallahu a'lam lah, tapi kita rasa dia cakap betul kot. Mungkin. Dia kata ada bertantan buah manggis. Kita nak minta sebiji je Pak buah manggis tu. Sedangkan ayah-ayah ibu yang duduk di rantau panjang pun tahu buah manggis ni kalau biar lama dia keras. Dia jadi keras tau. Cuba baling dalam bayang, dia timbul ke dia tenggelam? Kita tak mau banyak. Bertantan yang dibawa tu nak sebiji je. Faham bahasa saya tu Ustaz? Yang ketiga, pencarian kotak hitam Ustaz. Baru ni orang tanya saya tentang isu kotak hitam. Saya pun pelik kat. Kotak hitam tu ada dalam pesawat ke ada di luar pesawat? Kalau kata kotak hitam tu berada di luar pesawat, tak ada masalah Ustaz. Maknanya kotak hitam tu jatuh, boleh jadi kapal terbang tu terhempas di tempat lain. Tapi setakat yang saya tahu lah, huduh-huduh saya ni Ustaz, kotak hitam tu ada dekat ekor pesawat. Maknanya dia ada dalam pesawat. Kalau kotak hitam tu jatuh, automatik serpihan kapal tu pasti ada sekali. Tak betul lah. Tidak macam mana boleh jatuh seketui kotak hitam. Sebab tu kalau tanya pendapat peribadi saya lebih cenderung mengatakan pesawat tu tak ada masalah di situ. Wallahu a'lam. Kena pula beberapa minggu kemudian, minggu lepas hari Sabtu keluar pula surat khabar Kuwait. Wallahu a'lam benar ataupun tidak. Tapi kita sebut dia.
Surat khabar Kuwait mengatakan kapal terbang tu berada di Kandahar. Wa rukabuha ahyaun, dan penumpang-penumpang dia semua masih hidup. Wallahu alam. Betul tak betul? Tu pendapat saja silat. Perisikan Rusia mengatakan kapal terbang tu ada sebelah sana. Wallahu alam. Faham silat? Tapi kehilangan kapal terbang ni menyebabkan semua orang duk fikir silat. Tambah hamba Allah tu hari-hari kena menjawab dengan press, hari-hari kena menjawab dengan wartawan, sampai tension. Tak tengok silat? Awak tahu tak cerita kapal terbang jatuh tu silat? Tengok macam tak ada respon ni, nampak gaya. Kena menjawab je lah, lebih ke dia lah. Tu bala Ustaz, tu yang disebut sebagai kafarah, nak padam balik. Sebab apa Ustaz? Bala ini menimpa seluruh negara merasai dia Ustaz. Apa sebab Ustaz? Boleh jadi ada maksiat yang dilakukan di dalam negara ni Ustaz, menyebabkan Allah turunkan bala tersebut kepada kita. Sebelum ini panas, seperti mana disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi sebentar tadi. Panas Ustaz, habis kering sawah-sawah bendang-bendang kita ni. Di Kedah Ustaz, saya duduk di Kulim Kedah. Sehingga Menteri Besar Kedah, hak baru ni lah. Saya sebut lebih kan? Menteri Besar tu lah. Dia sebut Ustaz, kalau hujan tak turun sampai ujung bulan 3 hari tu, dia kata air dia Kedah akan dicatu. Ni apa ni Ustaz? Ni yang disebutkan sebagai kafarah. Tujuan Tuhan turunkan ujian tersebut nak padamkan balik dosa-dosa maksiat yang dibuat oleh masyarakat Malaysia ni khususnya Ustaz. Sebab tu Tuhan turun benda tersebut. Di antara puncanya banyak saja yang boleh perhati sendirilah. Tengok di Malaysia kita hari ni bala cukup banyak. Benda maksiat cukup banyak. Ni satu daripada kafarah yang Allah bagi pada kita. Dua. Ayah boleh tengok juga, kalau tengok cerita orang terdahulu, boleh tengok cerita Juraij. Cerita Juraij. Dia salah. Kan ahli ibadah dia, no? Kan dia ahli ibadah. Tapi oleh kerana tidak mendengar panggilan daripada ibu dia, Allah uji dia dengan pelacur. Dan masyarakat ketika itu pula, cuba tengok sekalian, Allah jadikan masyarakat ketika itu percaya kepada cakap pelacur daripada cakap orang alim. Pelacur tu datang beritahu, orang percaya kat pelacur, orang tak percaya kat orang alim. Apa tujuan dia Ustaz? Nak mengkafarahkan dosa yang telah dilakukan, mungkin yang dilakukan oleh Juraij. Hafizahullah ta'ala. Poin yang kita nak sebut Ustaz, bala yang datang pada orang baik tapi dia duk buat silap Ustaz, bala tu disebut kafarah, nak padam dosa. Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian, minta maaf, lari tajuk sikit boleh tak? Sikit. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, ada anak lah kah? Ada anak yang dah bekerja dan sebagainya. Saya nak sebut satu hadis qudsi tapi saya translate terus lah bahasa Melayu, senang. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis qudsi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya bani Adam, hai anak Adam, hai manusia, hai orang duk rantau panjang." Allah minta kepada kita, luangkan masa beribadah kepada aku ataupun peruntukkan masa ibadah pada aku. Orang mudah kita terjemah, buat ibadah pada aku, kata Tuhan. Apa Tuhan bagi Ustaz? Allah akan bagi dua benda. Dan benda ni semua manusia nak silat, termasuk saya yang cakap ni. Yang pertama, Allah akan bagi hati kita tenang. Amla'an sadraka ghaniyan. Aku akan jadikan hati kamu kaya. Kaya di sini maksud dia tenang. Tenang di sini membawa maksud Allah jadikan masalah-masalah di keliling kita tu selesai. Ayah-ayah serabut tentang anak, Allah selesaikan problem anak tu. Ibu-ibu ada problem dengan suami, Allah selesaikan problem suami kita tu. Kita ada problem dengan kawan-kawan jiran Ustaz, Allah selesaikan problem tersebut, sehingga menyebabkan kita duduk dalam mana-mana tempat sekalipun hati kita senang. Tuhan tolong settle siap-siap, dengan syarat kamu buat ibadah pada aku, kata Tuhan. Yang kedua Allah sebut, wa asudda faqraka, aku tutup kemiskinan kamu. Translate mudahnya, bila kita taat perintah Tuhan, Allah akan tutup semua pintu-pintu miskin lah. Mungkin tak apa nak faham istilah tu, pintu perhabis duit, Tuhan tutup. Ayah-ayah yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, kadang-kadang kita dapat duit, dapat gaji hari ni, esok tayar motor pecah. Tu pintu perhabis duit tu. Power window rosak, hak kereta, power window dia tu rosak. Balik di rumah Ustaz, pintu kabinet nak cermin tu pecah pula dah. Nak kena repair perhabis duit belakang lah tu. Cucu balik rumah Ustaz, main pinggan pula hancur, pecah. Maknanya perkara-perkara yang nak kena perhabis duit tu, tu dipanggil pintu-pintu miskin. Allah sebut, siapa buat ibadah, aku tutup pintu miskin ni. Tapi wa illa taf'al, kalau kamu berdegil, orang kampung sebut kalau ketegak. Senang terjemah no? Kalau ketegak,
Allah kata aku akan buat hati kamu serabut. Satu. Allah akan jadikan problem. Mari belah kanan, mari belah kiri, mari pada atas, mari pada bawah. Ditimpa problem yang pelbagai. Duduk di rumah, keli adik-beradik. Duduk di rumah, keli lelaki bini. Pergi pejabat, keli dengan kawan-kawan. Duduk dalam masyarakat, keli dengan jiran-jiran dan sebagainya. Duduk dalam negara, Ustaz, harga barang naik. Contohnya lah. Lah. Akhirnya apa jadi, Ustaz? Kita duduk di tempat tersebut, serabut. Ni, duduk fikir ni, serabut. Yang kedua, wala asudda faqraka. Allah sebut, pintu miskin aku akan biarkan terbuka, aku tak tutup. Faham bahasa tu, Ustaz? Jadi orang yang buat maksiat pada Allah, orang yang lawan perintah Tuhan, orang yang tak mau ikut perintah Tuhan, selalu Tuhan akan bagi bala dua ni yang paling simple. Yang pertama hati serabut, yang kedua pintu miskin Tuhan buka. Ataupun bahasa mudah, dia dapat gaji habis, dapat habis, dapat habis.